Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hidup memanglah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Timbalan Pengusi Tetap UMNO yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang berhormat Timbalan Presiden Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Ramai yang tak ada lagi Tak apa, sebut dia boleh. Itu saya ingat, situ saya ingat. Dalam mati saya, pengusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, dalam mati saya, Datuk Jamil. Jangan risau, jangan gitu. Yang ada ketua, yang ada Datuk Jo ada sebagai naib presiden, Bendahari UMNO, Barisan Majlis Kerja Tertinggi, terutamanya bos saya Datuk Seri Jalaluddin bin alias Pengusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Alamak. Seremban memang hidup, kalau tak hidup tak berdirilah saya kat sini. Sebelum saya mulakan, saya nak bagi serangkap pantun. Poi ke kodai nak beli kacang, nak beli kicap, tak beli pula kacang hijau. Ini pertama kali saya berucap, minta Timbalan Pengusi Tetap jangan kacau. InsyaAllah, kalau lebih pada masa kena ingatkan juga. Saya Mazalan bin Ma'ruf, Ketua UMNO Bahagian Seremban, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Jangan pandang koman pada saya, Timbalan Pengusi Tetap. 6 dun saya jaga, 1 parlimen saya jaga, paling besar dalam Malaysia. Baru 3 bulan jadi Ketua UMNO Bahagian, lukuh saya menjaga UMNO Bahagian Seremban. Nasib baik Pengusi Perhubungan bantu saya banyak. Tak apa, esok masuk dalam senarai. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana selepas 34 tahun saya menjadi ahli UMNO, akhirnya saya mendapat peluang untuk berucap di dalam Dewan yang keramat ini. Bukan mudah nak berdiri di sini. Pagi tadi banyak yang saya nak perkatakan, dah potang, dah lain macam jadi. Inilah Dewan Keramat UMNO yang mempunyai pelbagai cerita dan rasa. Sebenarnya tidak pernah saya berharap atau terfikir suatu hari nanti saya akan berucap di hadapan ribuan perwakilan seperti hari ini. Tapi inilah dinamakan ketentuan Allah. Iza arada say'an an yakula lahu kun fayakun. Kata Allah, kalau nak jadi, jadilah dia. Jadi hari ini saya jadi jurucakap UMNO Perhubungan Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Bukan semua ahli UMNO mendapat peluang untuk berucap dalam perhimpunan agung ini. Ada yang dah lama berharap, tidak ada, belum lagi rezeki untuk berucap. Saya yang baru 3 bulan dibagi peluang oleh Pengusi Badan Perhubungan. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, terutamanya kepada Pengusi yang berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias, di atas kepercayaan yang diberi kepada saya. Menjadi jurucakap di dalam PAU ini bukan mudah. Walaupun saya bercakap berseorangan di hadapan ini, tetapi saya sebenarnya bercakap mewakili ahli di akar umbi di Negeri Sembilan. Tidak kiralah yang ada di Dewan Merdeka ataupun di luar sana. Sebagai wakil Negeri Sembilan, pastinya banyak perkara berkaitan Negeri Sembilan yang ingin saya sampaikan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan Negeri Sembilan bakal menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Ramai kawan-kawan yang bagi poin.
Ramai yang bagi cadangan. Tansi pengundi tetap bukan bagi lama pun. 15 minit, 20 minit selesailah. Kan dia bunyi loceng macam budak sekolah kita dibuat. Jadi sebelum dia bunyi loceng, kita akan berhentilah. Tahun 2023 umur UMNO sudah 77 tahun. UMNO yang diasaskan pada tahun 1946 menjadi antara parti politik yang tertua di Malaysia. Lebih 7 dekad UMNO ini telah wujud dan menjadi wadah perjuangan bangsa Melayu, agama Islam di Malaysia ini. Apa sahaja UMNO yang tak rasa? UMNO pernah diharamkan. UMNO pernah mengalami krisis dalaman, perpecahan sehingga wujud parti lain. UMNO pernah menjadi kerajaan yang kukuh. UMNO pernah menjadi pembangkang. UMNO pernah menjadi sebahagian kerajaan. UMNO pernah menerajui kerajaan semula. Hari ini UMNO kembali menjadi sebuah kerajaan perpaduan. Sebab itu tidak keterlaluan kalau saya kata UMNO ini telah menjadi parti politik yang cukup matang. Kita telah mencorakkan lanskap politik negara selama puluhan tahun. Dan Alhamdulillah, UMNO masih teguh walau dilanda ombak dan badai. Apa sebenarnya resepi kekukuhan UMNO sepanjang puluhan tahun ini? Secara pribadi saya boleh katakan mengapa kita semua masih berada bersama di dalam Dewan yang mulia ini. UMNO masih kekal teguh adalah kerana solidariti dan ukhuwah kita sebagai sebuah keluarga besar UMNO. 3 bulan yang lalu, UMNO baru saja selesai melakukan pemilihan di semua peringkat. Ada yang bertukar ketua cawangan, ketua bahagian dan kepimpinan-kepimpinan yang lain. Alhamdulillah, kita telah lalui fasa pemilihan ini dengan baik. Ada berbalah dan salah faham sikit itu perkara biasa dalam UMNO. Sedangkan adik-beradik pun boleh selisih faham. Ini bukan pula keluarga besar kita yang ada jutaan ahli. Tapi sebenarnya ada satu fasa yang lebih penting selepas pemilihan UMNO, iaitu fasa pengukuhan di peringkat akar umbi. Sudah 3 bulan selepas pemilihan ini, patutnya jika ada mana-mana keretakan, jika ada mana-mana pergeseran, ianya sudah diselesaikan dengan baik. Perkara ini sangat penting terutamanya kepada UMNO di 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya. Kita perlu memasuki pilihan raya dalam keadaan keluarga besar kita ini betul-betul kukuh dan utuh. Muafakat kita sebagai buah keluarga besar ini yang sebenarnya dicemburui oleh musuh-musuh kita. Sebab itu kita boleh lihat berbagai cara yang dibuat oleh musuh kita untuk memecahkan benteng kekeluargaan yang kita pertahankan selama ini. Ada musuh dari luar, yang paling malang ada musuh dari dalam. Apa jua yang berlaku, saya nak ingatkan semua perwakilan yang ada dalam Dewan Keramat ini pada hari ini dan semua ahli UMNO di luar sana. Kita semua ada tanggungjawab yang sama untuk pertahankan keluarga besar kita ini. Cuba bayangkan kalau orang luar keluarga kita, orang luar maki keluarga kita, orang luar cecah mak bapak kita, kita sebagai ahli keluarga takkan mahu berdiam diri. Kita kena bangun, pertahankan semampunya. Lagi besar jawatan kita, lagi kuat sebenarnya kita perlu pertahankan keluarga kita. Kita sebagai keluarga inilah yang bertanggungjawab untuk membetulkan keadaan ini. Bukan kita mengharapkan orang luar untuk memperbetulkan kelemahan kita. Tanggungjawab menjaga parti ini tidak terletak di bahu Presiden, timbalan Presiden, naib-naib Presiden, ahli MKT sahaja. Ianya adalah tanggungjawab kita bersama. Kita sebenarnya adalah saling memerlukan. Tiada kami yang di bawah ini, tiadalah yang di atas. Tiada yang di atas, tiadalah kita di Dewan Merdeka ini. Saya cukup risau apabila tengok yang di bawah ini daripada kita yang di atas ini. Kerana UMNO, kekuatan UMNO terletak pada tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang berada di bawah ini. Kerana itu, bila yang di bawah kuat,
barulah yang di atas akan rasa lebih kuat. Satu lagi perkara penting yang saya ingin sebutkan adalah berkenaan dengan hubungan daripada pucuk pimpinan sehingga ke akar umbi. Hubungan bahagian dengan cawangan kena baik. Hubungan perhubungan negeri dengan bahagian kena baik. Hubungan pusat dengan perhubungan kena baik. Barulah mudah kita nak kemudi parti kita. Hari ini di hadapan yang amat berhormat Presiden dan semua perwakilan saya nak bagi tahu yang setakat ini kami UMNO Negeri Sembilan, alhamdulillah, semuanya steady. Hubungan di antara bahagian-bahagian semuanya baik. Hubungan di antara Badan Perhubungan UMNO Negeri dan juga bahagian-bahagian juga sangat baik. Ini telah dibuktikan pada malam tadi apabila lebih 1,000 orang jentera UMNO Negeri Sembilan hadir pada program malam tadi. Tahniah dan syabas kepada jentera UMNO Negeri Sembilan. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan yang baru ini, tuan-tuan nak tahu cukup tegas, cukup hebat buat kerja. Kadang-kadang kita ni ketinggalan kerana hebat dia beliau membuat kerja. Kadang-kadang kita kena bebel. Tapi itu semua tidaklah menjadi permasalahan kepada kami. Kerana yang penting bagi pengurusi Badan Perhubungan, dia nakkan keputusan yang baik kepada parti UMNO di dalam pilihan raya negeri nanti. Saya nampak Datuk Nurul. Bila nampak Datuk Nurul, teringat orang rumah ke rumah. Terima kasih Datuk Nurul. Dah hampir hari tak jumpa. Biasalah. Alhamdulillah, hubungan kami semua di Negeri Sembilan ini cukup baik dan kami cukup bersedia untuk berhadapan dengan apa jua cabaran dalam pilihan raya negeri yang akan berlaku tidak lama lagi. Saya harap hubungan baik kita di Negeri Sembilan ini dapat kita kekalkan sampai bila-bila. Yang amat berhormat Presiden pun dah kerap kali sebut, buka buku baru, tutup buku lama. Yang lepas kita jadikan pengajaran, yang akan datang inilah satu pengharapan dan kita jadikan kenyataan. Jika seorang Presiden boleh berbesar hati untuk menyatukan semua ahli UMNO yang berada di bawah satu rumah UMNO, siapalah kita di bawah ini untuk menidakkan yang amat berhormat Presiden. Kita semua sedia maklum terlalu banyak perubahan yang berlaku kepada lanskap politik Malaysia selepas PRU14. Kekalahan Barisan Nasional menjadi satu tamparan hebat buat UMNO. Dari kerajaan UMNO menjadi pembangkang, kemudian menjadi sebahagian daripada kerajaan, kemudian mengutai kerajaan campuran. Kini UMNO sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Saya yakin dan pasti tidak ada sesiapa pun pakar-pakar politik yang boleh menjangkakan segala perubahan berlaku dalam tempoh 5 tahun terakhir ini. Saya minum dulu. Tak sedia air. Air tak siap. Inilah yang kita panggil dinamika politik. Dalam politik ini, tidak ada kawan yang selamanya kita berkawan. Dan tidak ada musuh yang selamanya kita bermusuh. Sebab itu kita perlu sentiasa bersederhana dalam politik. Perbezaan pandangan itu juga bukan bermaksud kita berpecah ataupun punya krisis dalaman. Tapi ianya kerana semua orang mahukan yang terbaik untuk parti keramat kita ini. Berpuluh tahun UMNO berdiri di atas kaki sendiri dan berjaya meraih kepercayaan dari rakyat. Kita terpaksa akui situasi UMNO pada hari ini memerlukan sedikit kerja keras untuk mendapatkan semula kepercayaan dan mandat dari rakyat. Pokok pangkalnya, sebagai seorang ahli parti, kita perlu sentiasa terbuka dengan keputusan dibuat oleh parti. Pucuk pimpinan parti sudah semestinya melakukan pertimbangan yang sewaras-warasnya dalam mengambil kira pelbagai faktor. Kita semua sudah semestinya mahu yang terbaik untuk parti kita, untuk agama kita, untuk bangsa kita dan tanah air kita yang tercinta. Menjelang pilihan raya di dalam negeri ini,
kita secara rasminya bakal bekerjasama dengan Pakatan Harapan di kesemua 6 negeri ini. Penerimaan terhadap situasi ini berbeza-beza mengikut tempat masing-masing. Kalau ikutkan kita orang UMNO, kita sudah pastinya mahu bertanding di semua kursi. Tradisi kita selama ini. Tapi kita harus dipijak di bumi yang nyata. Kita harus sedar dengan realiti politik masa kini. PRN 6 negeri ini bakal menjadi satu kayu pengukur sejauh mana penerimaan rakyat dan ahli parti kepada kerjasama di dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan PRN di 6 negeri ini juga bakal menjadi satu medan untuk menguji semangat sayangkan parti dan solidariti sesama kita. Adakah ia benar-benar kukuh ataupun tidak? Kerukunan jentera di pangkat akar umbi akan melalui 2 fasa ujian yang sangat besar. Fasa pertama adalah apabila BN dan PES telah mentamatkan perbincangan mengenai kerusi kelak. Mungkin ada daripada DUN yang ingin kita tandingi oleh UMNO, tapi kita tak dapat tandingi kerana terpaksa memberi laluan kepada rakan kerjasama. Fasa kedua ujian pula adalah apabila nama calon diumumkan. Mungkin ada pemimpin yang kita sokong, tapi tidak terpilih untuk menjadi calon atas faktor-faktor tertentu. 2 fasa ini adalah fasa cukup getir. Ianya akan menguji sejauh mana kesetiaan kita kepada parti. Sejauh mana kita boleh mengenepikan kepentingan pribadi dan mendahului kepentingan parti. Tapi kepimpinan parti yang berada di atas pentas ini juga harus ingat, jangan hanya berharap ahli di bawah ini menerima keputusan parti. Pimpinan parti sebelum nak buat apa-apa keputusan juga perlulah lihat dan renung-renung ahli parti di bawah. Saya menyeru kepada Yang Amat Berhormat Presiden, Yang Berhormat Timbalan Presiden, Yang Berhormat Pengurusi Perhubungan agar ambil kira masa depan dan survival parti keramat ini sebelum membuat sebarang keputusan. Apa yang saya maksudkan dengan survival politik parti? Saya tidak mahu memberi contoh tentang negeri lain kerana itu bukan lopak saya. Dan saya tidak arif pun berkenaan dengan negeri-negeri lain. Saya ambil contoh di negeri saya sendiri, negeri 9, kurang 1 menjadi 10. Di negeri 9 ada 8 parlimen. 2 daripada parlimen ini dikuasai sepenuhnya oleh Pakatan Harapan sama ada di kursi parlimen ataupun kursi DUN, iaitu di Parlimen Rasah dan Parlimen Seremban. Jika formula status quo diambil kira dan dijadikan asas untuk BN dan PES membuat keputusan, adakah Parlimen Rasah dan Parlimen Seremban ini akan kita serahkan kepada PES tanpa pembabitan kita parti UMNO dalam pilihan raya nanti. Contoh saya ambil di Seremban. 6 DUN parlimen yang akan 6 seat DUN yang akan kita bertanding. Kalau tak ada satu pun seat DUN di parlimen Seremban yang kita akan dapat, apa nak jadi dengan jentera kita? Semangat jentera kita akan berkurangan. Semangat dan juga kata orang perjuangan jentera kita akan lemah kerana tidak ada sumber semangat yang ada. Jadi saya harap kepimpinan tolong kaji-kaji sikit di Seremban, tolong kaji-kaji DUN yang paling besar dalam Malaysia. Kalau tak ada, buruk benar Roman yang Seremban ni. Sekurang-kurangnya BN perlu ada wakil bertanding di setiap DUN dalam semua parlimen. Barulah BN akan terus kekal relevan di parlimen tersebut. Kerjasama itu kerjasama juga. Tetapi masa depan keluarga sendiri perlu kita utamakan terlebih dahulu. Jangan kerana kerjasama masa depan BN di setengah parlimen itu gelap sepenuhnya. Kita bukanlah parti baru yang boleh diperkotak-katikkan. Kita parti politik tertua di Malaysia. Saya bukan marah. Saya cuma minta pimpinan parti fikir sebaik-baiknya untuk buat keputusan. Tengok juga kursi-kursi lain. Jangan bila kursi kita dah selamat, kita angkat tangan tidak memperjuangkan untuk kursi orang lain. Saya menyokong penuh pendirian yang dibuat oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan yang mahukan kita masuk ke gelanggang PRN dengan kedudukan yang sama rata. BN 18
PH 18. Kita bukan minta tambahan kursi ini saja. Kita tak akan minta tambahan kursi jika kita tak yakin boleh menang. Kita tak akan minta tambahan kursi jika kita tidak yakin boleh menyumbang kepada pembentukan kerajaan negeri. Bukan nak fikir pasal siapa nak jadi MB kalau bertanding 18-18. Tapi matlamat utama kita adalah untuk kita di Negeri Sembilan terus kekal zero pembangkang selepas PRN nanti. Masa ada sikit lagi boleh landing lah. Dapat 33 tahun baru dapat sekali. Kita bagi sikit. Lepas tu suruh berhenti. Macam mana kan? Bercakap mengenai soal pilihan raya, ini tidak lengkap jika saya tidak menyentuh soal calon. Jadi saya nak ambil sedikit masa untuk memberi pandangan saya 4 asas utama yang perlu dilihat oleh pimpinan parti dalam menentukan calon yang bertanding. Yang pertama, calon adalah cukup kuat untuk membawa nama parti, bukan mengharapkan parti yang membawa nama calon. Kita perlukan seorang partimen yang cukup kuat sebagai calon. Calon juga mestilah seorang yang boleh menang dan mudah didekati dalam keadaan politik sekarang. Kita tidak boleh mengambil risiko untuk meletakkan seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita baik, saudara kita atau sebagainya. Kerana yang akan mengundi itu bukan hanya keluarga kita tetapi adalah rakyat jelata. Yang ketiga, calon juga mestilah orang yang ada hubungan yang baik dengan rakyat dan jentera. Kerana yang nak bekerja untuk calon ini adalah jentera, yang nak mengundi itu rakyat. Yang keempat, calon mestilah seorang yang berkaliber dan mampu membawa perubahan kepada kawasan dan membantu pembangunan negeri. Rakyat sekarang perlukan kerajaan yang dapat membantu mereka. Beri bantuan yang sepatutnya kepada mereka. Terusnya saya ingin sentuh berkenaan peranan-peranan kementerian. Alhamdulillah, Presiden kita diletakkan di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Presiden kita diletakkan di Kementerian Pertahanan. Naib Presiden kita diletakkan di Kementerian Pengajian Tinggi. Saya harapkan di peringkat kementerian-kementerian ini, bantulah kami di peringkat akar umbi yang saya pentingkan seperti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah adalah cukup dekat dengan di hati pengundi di kampung-kampung dan desa. Gunakan ini sebaik mungkin untuk kita mengembalikan keyakinan rakyat kepada parti keramat kita. Kita juga berharap di Kementerian Pertahanan, lihat balik di Kementerian Pertahanan, ramai tentera-tentera yang sebelum ini tidak menyokong kita. Pastikan PRN nanti mereka mengembalikan sokongan kepada kita. Di peringkat pengajian tinggi, kita setiap kali pilihan raya kita mudah menuduh bahawa pengundi muda tidak mengundi kita. Tapi apabila kementerian itu diletakkan di bawah Menteri UMNO, maka sesungguhnya kementerian tersebut boleh melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa kepada kita. Saya terpaksa pendekkan, kan bunyi loceng kan risau. Sila. Kita juga nak bercakap berkenaan dengan media sosial. Hari ini pilihan raya untuk menarik pengundi sudah berbeza dengan waktu-waktu dahulu. Hari ini media sosial adalah memainkan peranan penting untuk kita mendapat kepercayaan daripada pengundi-pengundi. Jadi UMNO mesti menjadi juara kepada media sosial ini. Bagi seluruh ahli dan jentera UMNO ketika ini sedang fokus kepada persediaan menghadapi PRN di 6 negeri. Baik wanita, baik pemuda, baik puteri. Saya tengok masing-masing dah bergerak dengan cara masing-masing. Kami di bawah ini sebenarnya sentiasa bersedia menunggu semboyan dari pimpinan parti. Kalau kata kita gerak, kita akan terus bergerak untuk parti. We are ready, insya-Allah. Kita di Negeri Sembilan sekarang tidak ada pembangkang. PH 20, BN 16. Satu kedudukan yang saya boleh katakan agak seimbang di antara BN dan PH.
Bahkan dalam pilihan raya parlimen yang lalu, jika kita lihat kepada keputusan undian mengikut DUN, BN berjaya memperolehi 16 kursi PH 17, tetapi PN berjaya mencuri 3 kursi daripada PH. Jadi kita perlu berhati-hati. Di Negeri Sembilan kita perlu berhati-hati kalau kita nak zero pembangkang. UMNO berjaya mengekalkan prestasi yang baik di Negeri Sembilan pada PRU 15 lalu. Kita UMNO bertanding 5 kursi. Alhamdulillah kita menang kesemua 5 kursi dengan majoriti yang besar. Alhamdulillah. Tetapi seperti yang saya sebut awal tadi, jika kita berpegang kepada asas status quo, adakah UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan hanya akan menjadi pelengkap sahaja dalam membentuk kerajaan negeri? Saya harap agar pimpinan parti tidak terlalu berpegang kepada asas status quo ini. Perlu juga diambil kira pelbagai faktor lain, terutamanya berkaitan survival politik parti. Negeri Sembilan adalah medan terbaik untuk UMNO memulakan kembali kebangkitannya. Ruang dan peluang itu masih ada. Tapi kalau demi kerana kerjasama kita terpaksa menutup ruang dan peluang itu, saya risau peluang seperti ini akan terus tertutup buat selama-lamanya. Negeri Sembilan adalah negeri terbaik untuk UMNO Barisan Nasional kembali mengambil alih pemerintahan kerajaan negeri. Kebangkitan semula UMNO akan kita mulakan di Negeri Sembilan. Kita kembalikan semula keyakinan rakyat kepada UMNO bermula Negeri Sembilan. InsyaAllah, jika UMNO diberi peluang, saya yakin UMNO akan memberi yang terbaik. Satu pesan terakhir saya. Timbalan Pengurusi Tetap nak akhir ni ya. Okey, sila. Satu pesan terakhir saja saya. Apa pun yang berlaku, kita semua perlu sama-sama jaga dan pelihara parti keramat warisan nenek moyang kita ini. Terlalu banyak jasa parti ini kepada agama, bangsa dan juga negara kita. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Akhir sekali. Piramli kata berapa kali akhir dah. Pantunlah. Jadi pemimpin perlu smart, jangan memimpin sambil lewa. UMNO ini parti keramat. Kita pertahankan sehingga ke hujung nyawa. Terima kasih Negeri Sembilan. Pesanan untuk Presiden. Pesanan last untuk Presiden. Do what you do. We all UMNO Negeri Sembilan always wish you. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMNO Perhubungan Negeri Sembilan mohon nyokong. Terima kasih.